بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Sedikit hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya review tentang pengajian kita sebelum ini. Kita membahaskan tentang pembahagian air. Kemudian kita telah sebut bahawa air ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian yang besar. Air yang suci lagi menyucikan, 1. Yang kedua, suci tidak menyucikan, tahir ghairu mutahhir. Dan yang ketiga, najis. Baik, air yang suci lagi menyucikan terbahagi kepada 2. Ada yang hukumnya makruh menggunakannya, dan itu adalah air mutlak. Air yang tidak makruh menggunakannya, dan itu air mutlak. Dan contohnya 7 jenis yang telah kita sebutkan sebelum ini: air hujan, air laut, air sungai, air perigi telaga, air mata air, air salji bila dia mencair, dan air ataupun air hujan batu bila mana dia cair. Dan boleh kita simpulkan apa-apa air yang keluar daripada langit dan juga daripada bumi. Itu maksud dia. Manakala air yang makruh digunakan, dimaksudkan makruh itu maknanya badan. Kalau kita gunakan kepada badan, maka terbahagi kepada 2. 1 air musyammas, 1 lagi air yang terlalu sejuk dan terlalu panas. Dua-dua hukumnya makruh. Air musyammas, disebut dia musyammas, mesti ada 3. Pertama, dipanaskan oleh matahari. Yang kedua, dia itu dipanaskan di dalam bekas yang ditempa, bekas yang ditempa yang bukan selain emas dan perak, dan di negara yang panas. Adapun kalau sekiranya dia ditempa air itu ada dalam bekas yang dia emas dan perak, haram menggunakan emas dan perak, tapi air tu dia tak jadi air musyammas. Adapun air kalau kiranya dalam botol mineral, dia tak dikira sebagai air musyammas. Kalau kiranya air itu dia dipanaskan di negara yang bukan negara panas, bukan seperti Malaysia, bukan air musyammas. Kalau air itu dipanaskan dengan cerek, dengan dapur, bukan air musyammas. Tapi kita dah sebut, satu lagi, kalau air terlalu panas dan terlalu sejuk, hukumnya makruh juga. Tapi cuma dia tidak disebut dengan air musyammas. Ini review sahaja. Kemudian bila kita sebut air itu suci, tidak menyucikan, terbahagi kepada 2. Ada 1 air suci, dia bercampur dengan bahan yang suci, dan ada di sana air suci tapi dia mustakmal. Dua-dua air ni suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Pertama, air yang suci, dia bercampur dengan bahan yang lain. Air kelapa, air tea, air Milo. Yang ni tidak boleh buat wuduk, tak boleh buat ghusl, kerana dia bercampur sehingga menghilangkan nama air mutlak. Orang tak panggil lagi air mutlak ke atas dia, disebabkan dia dah bercampur dengan bahan suci yang lain. Dan kalau dia bercampur dengan bahan yang tak dapat, tidak boleh dielakkan,
Misal contoh dia bercampur dengan belerang, tetap juga suci lagi menyucikan. Itu pengecualian. Kalau dia bercampur, air itu bercampur dengan lumut hingga mengubah air, maka dia tetap dikira suci lagi menyucikan walaupun dia berubah. Itu pengecualian. Air berubah disebabkan dia duduk di tempat tanah berseluk kan masa musim hujan tu. Jadi air itu tetap suci lagi menyucikan. Kerana dia percampuran dia dengan tempat tersebut tidak dapat dielakkan. Kemudian air musta'mal ialah air yang turun daripada wajah daripada wuduk yang ia mengangkat hadas. Itu adalah wuduk yang basuhan pertama. Kerana basuhan kedua tidak mengangkat hadas, basuhan ketiga tidak mengangkat hadas. Hukumnya sunat. Kalau kamu tak buat pun tak apa. Basuhan ketiga pun sunat. Kalau tak buat pun tak apa. Basuhan pertama tu dia mengangkat hadas, maka yang turun daripadanya itu dikira sebagai musta'mal. Ataupun air yang kamu guna untuk hilangkan najis. Jika tempat najis itu bersih dan air itu tidak berubah dengan najis dan tidak bertambah isi padunya. Kalau sekiranya air itu berubah dengan najis, jadi air najis. Kalau sekiranya air itu dia jadi bertambah isi padunya daripada sebelumnya, maka dia air najis. Ini kita dah sebut. Kemudian yang ketiga, air najis. Air najis ni terbahagi kepada dua. Kata ulama, air yang banyak dan air yang sedikit. Bila kita sebut banyak dan sedikit, maka yang banyak tu maknanya 2 kolah ke atas. Dan air yang sedikit itu iaitulah tidak sampai 2 kolah. Air yang sedikit ia tak sampai 2 kolah. Baik, air yang sedikit kalau tak sampai 2 kolah, kita tak tengok dia berubah atau tak berubah. Change berlaku dia punya perubahan pada air pun kita tak tengok, atau dia tak berubah. Tak tengok. Kerana kalau dia berubah ke, dia tak berubah ke, dia tetap jadi najis. Air yang tidak sampai 2 kolah, macam air 1 baldi dalam bilik air kita kan. Air 1 timba. Air itu kan tak sampai 2 kolah. Maka kalau jatuh air jatuh najis di dalamnya, tetap dikira najis. Berubah ke? Tak berubah. Ini kaedah dia. Ini hukum dia. Baik, kalau air itu banyak. Apa makna air banyak? Air yang sampai 2 kolah ke atas. Maka kalau dia berubah walaupun sedikit, maka dikira sebagai najis. Kalau dia tak berubah, maka dia tidak dikira sebagai najis. Misal contoh macam mana? Air banyak boleh jadi berubah. Misal contoh sungai ataupun laut. Kadang-kadang kumbahan-kumbahan daripada tempat najis seseorang itu disalurkan ke sungai ataupun ke laut. Jadi saluran itu sampai ke kawasan sungai ataupun sampai ke kawasan laut. Air najis tadi yang telah dilepaskan di situ, dia tidak mengubah seluruh air sungai dan air laut, kerana sungai itu banyak, air laut itu banyak. Tetapi bukankah pada kawasan jatuh air tadi, kan di situ berubah. Kawasan air yang bercampur dengan air longkang tadi, air kumbahan tersebut, kan di situ berubah, berbau dan sebagainya, najis. Maka di kawasan itu ambil wuduk di sisinya tak sah. Faham tak? Ambil mandi wajib dengannya tak sah. Ataupun misal contoh di kawasan laut, maka disalurkan air najis itu misal contoh sampai ke kawasan tepian laut. Yang kawasan tepi dia tu yang berubah disebabkan najis ini, sehingga berubah warnanya, baunya, kawasan itu je tidak harus untuk kita ambil wuduk dengannya dan tak sah mandi wajib dengannya. Tapi bukan makna di sini seluruh laut itu dia jadi najis. Tidak, air laut ni besar. Begitu juga sungai. Itu maksud dia. Jadi ini tuan-tuan, perbahasan kita dahulu, dan saya telah sebut ada sebahagian orang daripada kita dia tanya tentang 2 kolah ni dalam konteks kita di hari ini. Bila sebut biasa kalau sebut dalam kitab ulama-ulama kita sebut 2 kolah.
So di sini tuan-tuan boleh bagi mereka yang agak berkemahiran di dalam ilmu matematik, boleh guna tuan-tuan kemahiran ini ketika menentukan dua kolah. Dan juga dua kolah dalam bentuk kolah itu kalau dia segi empat tepat ataupun kolah itu dalam bentuk silinder. Dan tuan-tuan tahu ada kaedah kalau sekiranya dia bentuk silinder ni pi r kuasa 2, maknanya yang itulah pi r kuasa 2 kali tinggi tu. So yang itu tuan-tuan, kaedah itu digunakan di sini. Dan kalau tuan-tuan kira, saya telah semak dengan kiraan saya, kalau sekiranya hasta ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata 45 cm, ada yang kata 46 cm, ada kata 47 cm, ada kata 48 cm. So berbeza kiraan ini berdasarkan hasta tadi. So hasta ni macam mana kita ambil hasta, macam tu akan ada sedikit perbezaan. Dan semua tu boleh diiktibarkan. Ulama kata boleh kira. So saya telah ambil hasta dengan kiraan 47. Jadi tuan-tuan, kiraan dia boleh dikatakan dua kolah bagi bentuk silinder. Kalau kolah tu bentuk silinder, so tuan-tuan misal contoh ada satu drum ke ataupun bekas yang bentuk silinder, maka kalau dia sampai 204 liter, so itu dua kolah. Isi padu dia 204 liter, itu adalah dua kolah. So kalau tuan-tuan iktibar satu hasta tu dia 48 cm, dia 217.23 liter. Ini tanda kalau tuan-tuan nak guna nanti. Ini saya ingat saya dah serah kepada JK Masjid tu, sebar kan. Hari itu kiraan itu saya dah serahkan kepada sahabat itu supaya sebarkan, supaya tengok kiraan tersebut. Dan kalau kiranya dia adalah segi empat tepat, so kita panggil dia punya, kalau bentuk cube, so senanglah. Panjang, lebar, tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. So tuan-tuan, kalau 47 hasta kita kira, kita akan dapati berapa liter? 203 liter. 203 liter. So kalau tengok dalam kitab ini, ulama kata dua kolah ini dia bagi contoh ni dalam kiraan Baghdad. Dan saya tak nak masuk bahas tentangnya, nanti kita pun tak ada kiraan ini dalam bahasa kita. Dia kata wal qullatani 500 ritlim baghdadiyyin taqriban fil asah. Dia kata kalau nak tahu dua kolah tu ialah 500 ritl. Kita tak ada ni kiraan ritl ini. Yang ia berdasarkan ukuran Baghdad, lebih kurang. Apa dia kata lebih kurang? Kerana berbeza dari sudut bentuk tadi. Kalau dia silinder berapa, kalau dia bentuk segi empat berapa. So sebenarnya tak jauh. Macam tadi kalau kita kira yang silinder 204 liter, kalau kira segi empat tempat 203 liter. So dia tak ada perbezaan yang jauh dua tu. Kalau kira 48 cm bagi bentuk empat segi tempat ni, maka tuan-tuan akan dapati 206 liter. So tadi kalau yang silinder kita kata 217.23 liter. Tu yang kalau kira tuan-tuan kira hasta dia dengan 48 cm. Jadi tak apalah. Cuma saya nak sebut di sini, boleh ambil panduan ini. Misal contoh tuan-tuan nak buat rumah ke, misal contoh kan, bilik air tu nak jadikan dia air banyak. Macam mana nak buat jadi air banyak? Jadi nak kena ada isi padu dalam air tu, dia 204 liter. Kalau kiranya misal contoh dia adalah bentuknya silinder, dan 203 liter kalau bentuk dia adalah cube. Bentuk dia segi empat tepat misal contoh. Macam itu. Jadi ini memberi kemudahan sikitlah kepada kita. Kadang-kadang kitab lama ni, kitab pondok kita lama, dia sebut lagi berapa geling, 12 geling. Tak guna dah sekarang ni kan. Kita dah tak guna kiraan macam itu tu. Jadi sekarang ni orang guna liter. So kita keluarkan dalam bentuk liter lah.
Baik. Kemudian setelah pengarang sebut ini semua, satu yang saya tak sebut dalam pertemuan kita yang sebelum ini, ada satu lagi yang pengarang tak sebut. Tetapi ulama-ulama bila dia syarah, dia kata ada bahagian kelima jenis air yang tak disebut oleh pengarang kitab. Apakah dia? Air yang suci tapi haram. Air yang suci tapi haram menggunakannya untuk bersuci, seperti air yang kamu rampas daripada orang. Air itu bukan milik dia, dia rampas dari hak milik orang. Air tu dia suci tapi haram menggunakannya, haram. Satu lagi air musabbal lisyurb, air yang diwakafkan untuk minum. Jadi air ini misal contoh, kalau di RNR orang wakafkan air ni untuk minum, so tak boleh kamu pergi wuduk. Maka kalau kamu pergi wuduk dengannya, haram. Faham tak tuan-tuan? Jadi dia air itu suci tapi hukumnya haram. Dia berdasarkan niat pewakaf. Kalau pewakaf hanya air ini dia wakafkan kepada penuntut ilmu, orang yang dia bekerja bukan penuntut ilmu, haram dia gunakan air tersebut. Tu dia ada kait dengan harta wakaf. Hati-hati ya tuan-tuan, harta wakaf ni tambah harta wakaf yang dia disyaratkan penggunaannya. Misal contoh pengarang kita pewakaf, dia wakafkan nak bina madrasah. Tak boleh bina yang lain, kena bina madrasah. Kemudian madrasah, misal contoh dia kata saya nak wakafkan rumah ni untuk pelajar ilmu hadis, maka haram pelajar ilmu fiqh pergi duduk rumah tersebut. Haram tuan-tuan. Walaupun sama-sama penuntut ilmu, dia dah khususkan tuan-tuan kepada siapa yang dia wakafkan. Maka al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Jadi nak wakafkan itu kena belajar juga kadang-kadang supaya tak jatuh dalam perkara macam inilah. Supaya tak jatuh di dalam isu yang macam saya sebutkan tadi. Dan terakhir saya nak sentuh di sini, bila kita sebut tentang air yang sedikit jatuh najis di atasnya, dia dikira najis. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya kata air najis ini kalau sekira sama ada dia sedikit atau banyak. Baik, yang sedikit itu yang tak cukup 2 kolah. Kita sebut dah tadi bahawa air yang sedikit tak cukup 2 kolah, maka terus kita kata najis. Tak tengok dia berubah ke, dia tak berubah ke, kita tak tengok. Baik, di sini tuan-tuan ada pengecualian. Ada pengecualian. Ada pengecualian, iaitu sekiranya air yang sedikit jatuh di dalam bekas yang tak cukup air najis yang air yang tak cukup 2 kolah. Misalnya contoh air dalam gelas, dalam jug, dalam baldi, jatuh di dalamnya najis. Baik, tidak dimaafkan najis itu, najis yang tidak dimaafkan dan dikira sebagai air itu dikira sebagai najis, tak tengok kepada berubah atau tak berubah. Baik, ada pengecualian. Apakah pengecualiannya? Iaitu sekiranya air itu yang sedikit jatuh di dalamnya najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan lagu mana? Di sini ulama-ulama beri contoh. Misal contoh bangkai yang tidak ada darah mengalir ketika dibunuh bangkai tersebut ataupun ketika dipotong anggotanya. Misal contoh, fuqaha memberi contoh lalat. Lalat kalau kamu pergi ambil pisau, kerak kaki dia, boleh ke? Pernah buat ke? Lalat tu, kalau ni andai katalah, kalau dipotong kaki dia, keluar darah tak lalat tuan-tuan? Tak keluar darah. Dia binatang, kalau sekiranya kita potong badan dia, dia tak ada darah dalam dia. Yang dia panggil, ini istilah fuqaha panggil bangkai yang tidak ada darah mengalir ketika dibunuh dia dan ketika dipotong anggotanya. Misal contoh Misal contoh lagi, sursur, apa kita panggil itu? Lipas.
Lipas juga macam itu. Kalau kita potong dia tu, dia tak ada darah yang mengalir di dalamnya. Tak ada darah mengalir dalamnya. Jadi kalau macam nyamuk ada. Nyamuk ada. So binatang ini, kalau sekiranya dia jatuh di dalam gelas, misalnya contoh yang tak cukup 2 kolah ni kan, ataupun dalam baldi yang tak cukup 2 kolah, memang dia terjatuh, dia terbang-terbang, fail dalam terbang, jatuh. Jadi dan dia tak mengubah air itu. Dia jatuh, dia bukan orang ambil dia capakkan masuk dalam tu, tak. Dia memang terbang-terbang, fail, jatuh dalam tu. Maka dia mati dalam tersebut jadi bangkai, dan dia tak mengubah air. Air itu tak suci lagi menyucikan. Ini dikecualikan daripada kaedah kita tadi. Dikecualikan. Dikecualikan. Macam tu jugalah lipas tadi. Air itu tetap suci lagi menyucikan. Lipas tadi macam tu juga. Kalau dia jatuh dan dia mati, dibuang dia itu, air itu dia jadi suci dan menyucikan. Kerana dia binatang yang dia tidak mengalir darahnya ketika dibunuh dia, dan juga dipotong anggotanya. Dan satu lagi najis yang dimaafkan, iaitulah najis yang tak dapat dilihat dengan mata. Apa contoh fuqaha bagi najis yang tak dapat dilihat oleh mata? Fuqaha bagi misal contoh lalat. Lalat dia pergi tempat yang ada kencing. Misal contoh ada budak kencing dekat dia pergi kat tempat pembuangan sampah yang ada najis, dia pergi kat tempat pembuangan najis, dia pergi tempat air kencing, kemudian dia mandi manda dalam tu, misal contoh. Kemudian dia datang terbang, dia hinggap di dalam air yang sedikit tak sampai 2 kolah. Tuan-tuan nampak tak dia bawa najis tu? Tak nampak dengan mata kan? So yang itu dimaafkan. Macam tadi dimaafkan juga, dan ini juga dimaafkan. Air itu dikira suci lagi menyucikan, kerana najis ini yang terlalu halus hingga tak boleh dilihat oleh mata. Jadi dengan saya sebut isu ini, maka selesailah kita dalam isu pembahagian air. Dan sekarang kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu wajuludul maitati. Juludul maitati tathuru biddibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sha'ruha najisun illa al-adami. Kata pengarang kitab rahimahullahu taala, tajuk ni ialah tajuk sertu. Tajuk ni ulama letak lepas dia cerita tentang tadi, semua kitab-kitab fuqaha macam ni lah. Lepas dia cerita pembahagian air, dia sebut tentang sertu. Sertu ni ada 2 lah dalam orang Melayu kita. Satu dia disebut sertu daripada najis anjing dan juga babi. Satu lagi, ataupun diguna juga kalimah sama kan. So ada lagi yang kita nak sebut sertu kulit. So sekarang ni bahasan kita ialah sertu kulit. Bukan sertu najis anjing tu. Ni sertu kulit. Baik, dia kata di sini, dan kulit bangkai. Dan kulit bangkai dibersihkan dia dengan cara sertuan, dengan cara samak. Samak ni kadang-kadang kita sebut dengan makna samak kulit ataupun sertu kulit. Jadi saya nak guna kalimah sertu lah, saya pilih kalimah ini, senang. Dan kulit bangkai. Kenapa bangkai? Kerana binatang itu tidak disembelih, ataupun binatang itu disembelih bukan dengan cara syarak, maka dinamakan dia bangkai. Itu dia. Jadi kulit bangkai boleh tak kita sucikan dia? Dia kata boleh disucikan dia dengan kita buat sertuan. Melainkan kulit anjing dan khinzir
dan binatang yang menjadi anak bagi kedua-duanya daripada kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya. Dan dia kata di sini, dan tulang bangkai dan bulunya dikira najis melainkan bulu anak Adam dan tulang anak Adam. Baik. Di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab dia menyebut tentang kulit. Kulit ni rujuk kepada kulit haiwan, kulit seluruh haiwan yang ia telah jadi bangkai. Semua haiwan yang telah jadi bangkai, dan ada pengecualian nanti kita akan sebut, itulah bangkai khinzir dan juga anjing. Baik, selain daripada khinzir dan selain daripada anjing dan juga yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya, maka bangkai mereka itu bangkai mereka itu boleh dibersih. Lagu mana nak bersih? Kata ulama dengan cara dibagh. Ad-dibagh ni maknanya sertuan. Sama ada bangkai itu ialah daripada binatang yang boleh dimakan. Apa dia binatang yang boleh dimakan? Macam contoh bangkai kambing, bangkai lembu misalnya, contoh tu kan binatang boleh dimakan. So kulit dia boleh tak kita bersihkan dia untuk kita guna? Kan kadang orang buat beg, kadang orang buat apa? Tali pinggang, buat dompet kan. So ini yang melibatkan bahan-bahan yang kita pakai sekarang ni dan juga bahan-bahan lain. So boleh disucikan dengan cara ad-dibagh, sertuan. Sama ada dia bangkai yang boleh dimakan macam macam kambing dan juga kuda, misal contoh juga lembu, ataupun selain daripada yang boleh dimakan, misal contoh serigala, kulit dia boleh dibersihkan juga. Kulit serigala, himar, boleh dibersihkan dia. Dan cara nak bersihkan dia dengan sertuan kulit ini bagaimana? Iaitu kan bila mana binatang itu telah dilapah kan. Bila dah dilapah binatang tersebut, tinggal kulit dia. Di kulit dia kan ada daging-daging, betul? So ada daging-daging di situ, ada darah dekat situ, ada bulu kat situ. Jadi bila kita kata sertu ni, ibarat kata kita nak cabut lebihan yang ada pada kulit tu, biar jadi ada kulit je. So kita buanglah lebihan dia, yang daging ada dekat dia tu kita buang. Dan misal contoh ada darah dekat situ kita buang. Jadi di situ tu, dan seumpamanya yang benar ni, kalau kita tak buang, dia akan jadi kulit tersebut busuk. Betul tak tuan-tuan? Daging kalau duduk dekat situ dia jadi busuk dah. Dia jadi busuk. Darah yang kalau duduk dekat situ jadi busuk. Maka kalau kiranya benda tu kalau kita celup dalam air, biasanya dia akan jadi busuk. Maka tuan-tuan, kita buang benda itu dengan bahan yang kesat. Dengan bahan yang kesat. Dan ulama dia bagi contoh ka'ifsin. Ifsin ni dia apa? Alat yang biasa digunakan oleh orang yang nak buat sertuan. Alat tu dia menghilangkan daging, lebihan daging tadi. Dia kesat. Misal contoh apa? Dia sebut daun akasia. Saya tak tahu bahasa kita yang kita guna sekarang ni. Kalau orang Kelantan dia panggil daun tape, daun ketapan, tapi bahasa rasmi dia ialah daun akasia. Daun akasia ni dia memang tuan-tuan dia menghilangkan. Ataupun boleh juga dengan kulit delima. Buah delima tu kan kulit dia tu kesat tu. So boleh kita buang dia, kita gosok dengan kulit tersebut. Dan kata ulama, kalau bahan yang kesat itu najis sekalipun, misal contoh misal contoh tahi merpati misal contoh, pun boleh. Tapi lepas itu kita basuh. Faham tak tuan-tuan?
Lepas tu kita basuh. Jadi itu maksud dia di sini dengan sertuan. Sertuan tu ibarat kata kita buang daging yang masih melekat pada kulit, kita buang lebihan yang lemak yang ada dekat situ, darah yang ada dekat situ, supaya dia tak jadi busuk dengan kulit tersebut. Jadi itulah makna sertuan. Itulah makna sertuan. Kemudian kata pengarang kitab, boleh semua jenis binatang yang kita sebut tadilah, kambing, kulit dia, kulit lembu boleh, kulit itu yang boleh dimakan kan. Yang tak boleh dimakan, misal contoh serigala, kulit dia boleh tak kita guna? Boleh. Kan? Yang orang guna apa tu? Kulit buaya apa semua tu kan. So itu boleh dengan cara sertuan tadi. Baik. Ada pengecualian, ada yang kulit tak boleh. Apakah kulit yang tak boleh di sini? Illa jildal kalbi wal khinzir. Dan melainkan, dikecualikan kulit tu kulit babi, kulit khinzir dan kulit anjing. Maka kulit dua-dua ni sertulah macam mana sekalipun, ia tetap najis. Dia najis, diri dia tu najis. Buatlah macam mana sekalipun, buat tali pinggang dengannya ke, najis. Buat tapak kaki slipper, buat slipper sekalipun, tu najis. Najis tu tak boleh kita beli dia, kan? Dan buat tapak kaki kasut ke misal contoh, atau bahan yang seumpamanya. Pihak JAKIM itu satu ketika dulu dia beri tanda-tanda produk-produk, kalau kita nak cam dia tu ada diperbuat daripada kulit ini, tanda tu tetap ada pada apa tu produk tersebut. Dia bagi tahu ada 3 titik. Itu dia sebut berdasarkan pengalaman lah, dan pengalaman orang yang ada kemahiran di dalam membezakan kulit-kulit ini. So dia kata kulit ini tak boleh kita gunalah. Dia ada tanda-tanda yang macam itu. Jadi yang ini tuan-tuan tak suci dengan menggunakan sertuan. Buatlah macam mana, basuhlah dengan sabun ke, dengan apa ke, yang ini tetap najis. Tu tak bolehlah guna. Dia nak pergi solat tak sah dengannya. Itu tak sah dengannya. Habis. Ataupun dia kulit anak yang lahir daripada kedua-duanya. Misal contoh, anjing dia membuntingkan babi, misal contoh. So anak dia tu kulit dia juga haram seperti induk dia. Induk dia. Maka kulit dia itu juga najis. Tidak boleh kita sucikan dengan sertuan kulit, tak boleh. Atau dia kata salah satu daripada duanya. Misal contoh, anjing dia membuntingkan kambing. So anak yang lahir disebabkan anjing itu dia buntingkan kambing, so anak yang lahir itu tetap juga najis, dan dia tidak suci dengan sebab disertu. Ataupun misal contoh babi dia buntingkan kambing. Tadi anjing. Kalau babi dia buntingkan kambing, so anak dia itu juga tetap najis, dan kulitnya tak boleh disucikan dengan menggunakan sertuan. Tak boleh guna, tak sah. Itu tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kalaulah disertu tuan-tuan, misal contoh kulit kambing disertu. Misal contoh kambing tu tak disembelih, sepatutnya disembelih mengikut hukum syarak. Misal contoh, ini saya bagi contoh, lembu misal contoh, atau kambing dia dilanggar oleh kereta kan. So kita nak jual daging ni tak boleh, haram dah kan. So kulit dia boleh manfaat, kita basuhkan dengan, kita buat apa? Kita sertu dia kan. Jadi sertu dia tu tuan-tuan boleh. Sama ada orang yang buat tu orang kafir ataupun orang muslim. Kadang-kadang kilang-kilang yang buat apa tu, yang buat alat-alat, yang produk-produk ini bukan orang muslim. So kalau sekiranya sertuan tu berlaku di dalam, dan memang berlakulah, jadi produk itu dikira sebagai produk yang halal.
produk itu boleh dijual dan boleh diguna pakai. Boleh diguna pakai. Jadi ini perbahasan para ulama tentang hal ini. Melainkan dia kata di sini, lalu pengarang kitab dia kata wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Dia kata di sini tulang binatang, tadi kita cerita tentang kulit. Bagaimana tulang dia? Tulang dia dan bulu dia najis. Bulu dia najis. Kerana tuan-tuan, bangkai kita tak cerita tentang binatang yang disembelih. Kalau binatang tu disembelih, sucilah dia. Bulu dia jadi suci. Apa tu kulit dia pun jadi suci. Jadi kalau sekiranya dia tidak disembelih, dia bangkai, maka kata pengarang kitab, tulang dia dan juga bulunya dikira sebagai najis. Maka yang kita maksudkan dengan bangkai di sini tuan-tuan, iaitulah binatang yang hilang nyawanya disebabkan tidak disembelih. Kena langgar ke misalnya contoh tu, dia panggil bangkai. Ataupun dia disembelih tapi sembelihan itu disembelih oleh orang yang bukan muslim dan bukan ahlul kitab, tu bangkai juga. Atau disembelih oleh orang Islam tapi dia tak mengikut cara yang dikehendaki oleh syarak. Dia sembelih bukan dengan pisau, dengan kuku misal contoh, atau dengan tulang dia sembelih, pun dikira itu bangkai. Dikira itu sebagai bangkai. Cuma bangkai yang dikecualikan, yang tetap juga dia dikira sebagai tak termasuk dalam bangkai ini, iaitulah janin. Kadang-kadang kan kalau disembelih lembu atau kambing, kadang yang betina tu dia ada baby, ada janin. Ada janin. So sembelihan ibu dia, induk, kaedah dia sembelihan induk itu adalah sembelihan bagi anaknya, janinnya. So janin dia tu kita boleh lapah sekali lah. Faham tak tuan-tuan? Janin dia tu boleh makan sekali, boleh tu sekali. Jika sekiranya dia tidak bangun dan hidup secara istiqlal. Maknanya kalaulah dia keluar tiba, tapi jarang macam ini, saya nak cerita je. Kalau berlaku macam itu, misalnya contoh kita sembelih ibu dia, buka perut dia keluar, tung. Yang tu kalau kita nak makan kena sembelih. Tapi kalau dia keluar, dia tunjukkan kepada kita pergerakan mati, pergerakan binatang yang disembelih, macam mana dia nak keluar roh. Biasanya macam itulah. Maka cukup dengan sembelihan ibunya, maka anaknya itu dia tidak dikira sebagai bangkai. Jangan kata itu bangkai. Faham tak tuan-tuan? Kaedahnya sembelihan ibu itu adalah sembelihan induk, itu adalah sembelihan bagi janinnya. Sah lah. Boleh digulai sekali dengan ibu dia. Itu yang kita sebut. Jadi pengarang kitab kita ini dia membahaskan tentang isu ini. Kemudian isu yang paling akhir sekali disebut oleh pengarang kitab, macam mana kalau sekiranya ada juzuk daripada binatang haiwan ini terpisah daripadanya. Apakah hukum bahagian yang terpisah daripada binatang tersebut? Misal contoh lembu duduk tengah elok-elok berjalan, datang seorang tu dia ambil pisau, dia kapak betis dia patah. Okey, betis tu yang dia cantas daripada lembu yang sedang berjalan tu, hukum dia najis ke tak najis? Ataupun jari dia pergi potong, misal contoh jari tu najis ke tak najis? Juzuk yang terpisah daripada diri binatang itu ketika dia hidup, bukan masa dia dah mati dia disembelih, tak, masa dia hidup tu dipisahkan. Maka ada kaedah dalam syarak, warid dalam hadis, Nabi kata hukum dia seperti hukum bangkai. Juzuk yang terpisah daripada jasad binatang itu ketika dia hidup, hukum dia bangkai. Ini warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal contoh, kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok kibas kan, biri-biri tu,
biri-biri Arab. Belakang dia tu ada punggung, panjang punggung dia tu. Setengah orang dia pergi kerak tuan-tuan, tengah-tengah hidup tu. Yang tu dia kira bangkai. Tak boleh makan tu. Dikira bangkai. Ataupun misal contoh tangan, dua depan lembu tu tangan, hak belakang tu dia panggil kaki. Hak depan dua tu dia panggil tangan. Dua belakang tu dia panggil kaki. Dia tangan tengah hidup lagi dok berjalan makan rumput, tiba-tiba dia gigit kaki tangan depan dia tu. Itu dikira najis. Apa tu tangan dia tu dikira najis. Kalau dia buat gulai tu dia makan najis lah. Ataupun kaki serigala. Kaki serigala tu dikira sebagai najis. Ataupun telinga himar, dia potong tu dikira sebagai najis. Kerana dia terpisah daripada induk dia tu, daripada asal dia itu, hal keadaan dia hidup. Cuma ada pengecualian. Ada pengecualian yang tak dikira najis. Sisip ikan. Sisip ikan ni kan, kalau sekiranya terpisah daripada dia, kan orang yang kerja kedai yang apa kita panggil ni, kedai basah ni kan. Ni penting juga dia tahu hukum syarak ni. Jadi kadang-kadang dia buang sisi ikan ni, sisi ikan yang bersisik lah. Ikan siakap ke misalnya contoh kan, itu bersisik tu kan. So sisik-sisik dia tu itu dikira sebagai bersih. So bila kena pakaian tu dia buat solat misalnya contoh, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Misalnya contoh air liur binatang, peluh dia, sayap belalang misalnya contoh, duduk dalam dalam poket misalnya contoh, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau kaki lembu duduk dalam poket, tak dimaafkan tu. Itu tak dimaafkan. Itu najis tuan-tuan. Itu najis. Itu najis. Kemudian kata pengarang kita beda. Okey. Yang last sekali iaitulah tentang bulu. Yang bulu ni najis, bulu ni najis. Cuma saya nak bagi faedah di sini, bulu kucing ini kalau sekiranya dia terpisah daripada badannya najis, tapi dimaafkan sekiranya sedikit, misal contoh 10, tidak dimaafkan kiranya banyak, iaitu 50. Ini contoh. Guru saya banyak yang sebut contoh ini. Jadi kalau sedikit, misal contoh 10, itu dimaafkan. Misal contoh kadang-kadang dia duduk atas jadah kan, so lekat 10, lebih kurang lah 10, itu sedikit, dimaafkan. Kalau dia 50, itu tak dimaafkan kerana dia hukumnya najis. Jadi sampai di sini aqulu qauli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.